Okey pelajar semua, hari ini kita akan belajar tentang trees. Apa itu trees? Trees dalam bahasa Rusianya dia ada terbahagilah pada huruf-hurufnya. T ialah teoria, R ialah rationia, I ialah izobretatelskills, Z ialah zadash. Apa itu trees ya? Okey, sebenarnya trees adalah satu kaedah penyelesaian masalah, bukan inventif ya. Okey, siapakah yang menemukan trees? Okey, orang yang menemukan trees ialah Heinrich Alshaler, seorang pengkaji hak paten berbangsa Rusia. Beliau mula mengkaji trend dalam hak paten sejak tahun 1940 dan menghasilkan satu kaedah penyelesaian masalah yang dikenali sebagai trees. Beliau mahu agar teori asalnya dikekalkan dan pengamal trees bersetuju untuk menamakan teori beliau sebagai trees. Teori-teori trees yang dihasilkan selepas itu akan dikategorikan sebagai trees modern atau trees contemporary. Okey, so patent ni adalah satu hak eksklusif. Sekiranya kamu mencipta sesuatu barang atau produk, kamu kena daftarkan produk kamu tersebut agar produk kamu tu tidak boleh ditiru oleh orang lain ya. Okey, sekarang kita akan tengok bagaimanakah proses penyelesaian masalah bukan inventif dan masalah inventif. Okey, penyelesaian masalah bukan inventif iaitu masalah apa? Masalah yang kamu selesaikan dan tidak timbul kesan sampingan ya. Okey, bermula pada penyataan masalah. Okey, kamu akan kenal pasti masalah, senaraikan pilihan penyelesaian masalah ya. Membuat pilihan, laksanakan pilihan, menilai keberkesanan pilihan. Okey, sekiranya penilaian kamu berkesan ataupun pilihan kamu berkesan, masalah kamu akan selesai. Sekiranya masalah kamu tidak berkesan, kamu perlu senaraikan semula penyelesaian masalah. Okey? Okey. Yang seterusnya, proses penyelesaian masalah inventif. Yang pertama, kamu mengenal pasti masalah inventif. Yang kedua, menilai masalah. Okey, sama ada dia adalah masalah konvensional atau tidak. Kemudian kamu menjalankan analisis fungsi. Kamu mengenal pasti pencanggahan fizikal. Bina konsep penyelesaian guna prinsip inventif. Menghasilkan langkaran konsep. Masalah diselesaikan atau tidak. Kalau ya, projek kamu tamat. Kalau tidak, kamu perlu bina konsep penyelesaian guna prinsip inventif semula. Okey, apa itu analisis fungsi? Apa itu pencanggahan fizikal? Itu nanti kita tengok pada pelajaran yang seterusnya. Ini adalah model penyelesaian masalah inventif. Okey. Masalah inventif ialah masalah yang apabila kamu selesaikan akan timbul masalah lain atau kesan sampingan lain yang ada positif atau negatif. So ini adalah model penyelesaian masalah inventif. Masalah yang kamu ada masalah khusus, kamu ringkaskan masalah tersebut supaya menjadi masalah umum. Kamu selesaikan masalah umum dan kamu akan dapat penyelesaiannya. Okey, penerangan fasa penyelesaian masalah inventif. Yang pertama ada analisis punca masalah. Kamu akan buat analisis fungsi. Yang kedua, model masalah. Kamu akan buat pencanggahan fizikal. Yang ketiga, kaedah penyelesaian. Kamu akan pilih kaedah penyelesaian. Yang keempat, model penyelesaian. Kamu akan pilih kaedah penyelesaian spesifik. Okey, kita tengok slide seterusnya untuk lebih faham.
Okey, kita akan buat analisis fungsi, iaitu kaedah atau alat untuk menghasilkan model sistem teknikal dari segi pembawa fungsi, objek fungsi atau fungsi komponen sistem. Okey, membuat hubungan kait antara produk dengan objek dari segi fungsi. Pertama, ada sistem. Sistem ialah sistem teknikal yang wujud pada masa tertentu dan mampu menyampaikan fungsi berguna utamanya di bawah keadaan yang telah ditetapkan. Okay, subsistem adalah satu komponen atau satu set interaksi komponen yang dihadkan oleh sempadan khusus yang berada di dalam sistem teknikal. Sama ada suatu objek yang berasingan atau sebahagian sistem yang terdiri daripada gabungan beberapa komponen boleh dianggap sebagai subsistem. Supersistem, sistem yang merangkumi bahagian luaran sistem teknikal yang diberikan. Okey, kamu perlu tahu 3 perkara ini: produk, komponen, objek. Produk ialah sistem teknikal yang merupakan objek inovasi. Contoh produk ialah meja, kerusi. Komponen pula adalah objek material, iaitu bahan, medan atau gabungan bahan-bahan medan. Okey, contoh, kalau ada meja, komponen dia adalah kaki meja, permukaan meja, skru yang menggabungkan komponen. Objek ialah material yang bersifat tertentu diubah kerana melaksanakan fungsi yang disasarkan kepada subjek. Contoh objek, buku, botol air. Seterusnya, okey, contoh gambar ini supaya kamu lebih faham. Pelanggan membeli fungsi atau kefungsian, bukannya produk. Penyelesaian berubah tetapi fungsi kekal sama. Okey, contohnya, kamu nak mencungkil gigi. So, pelanggan akan membeli produk yang boleh mencungkil gigi. Pelbagai produk di pasaran untuk mencungkil gigi, tetapi fungsinya tetap sama, iaitu mencungkil gigi. Itulah maksudnya pelanggan membeli fungsi atau kefungsian, bukannya produk. Okey, kita akan membuat hubung kait antara produk, objek dari segi fungsinya. Okey, produk, contoh produk, meja. Okey, meja menjalankan fungsi tertentu. Okey, berfungsi ke atas objek dan memberi tindakan ke atas objek. Objek ialah parameter yang berubah atau dipelihara disebabkan tindakan fungsi. Okey, contoh tadi, produk meja. Fungsi meja ialah memegang buku. Okey, dalam RBT kita tak kata meja digunakan untuk meletakkan buku, tapi kita kata meja memegang buku. Kereta mengangkut manusia, cermin mata membias cahaya, pen memegang dakwat. Okey, latihan. Cawan,
memegang air. Kertas, menampakkan dakwat. Mop, menyerap air. Correction tape, pemadam, menutup huruf. Kenapa menutup? Sebab correction tape ni, dia hanya menutup. Dia ada satu lapisan yang menutup huruf-huruf yang kita salah. Okey. Botol, memegang air. Pengasah, pensel, menajamkan pensel. Okey, sekian sahaja pelajaran pada hari ini. Terima kasih.